Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Irfan Izani bin Muhammad Zaini bernombor matriks A213035 akan mengetuai kumpulan 6 dalam pembentangan video rasuah dalam perolehan awam bagi pertahanan dan infrastruktur dan salah guna dana tender kerajaan. Ini merupakan ahli kumpulan kami dan tanpa membuang masa, saya akan teruskan dengan pembentangan yang pertama. Assalamualaikum, nama saya Mirza Azira binti Muhammad Faisal dan nombor matrik saya ialah A213562. Saya akan membentangkan tentang pengenalan poster kami. Rasuah ialah penyalahgunaan kuasa untuk keuntungan peribadi dan ia menjejaskan keuangan serta kepercayaan rakyat terhadap kerajaan. Dalam perolehan awam, risiko rasuah tinggi kerana proses tender dan pembelian melibatkan jumlah yang besar. Sektor pertahanan dan infrastruktur lebih terdedah kerana kontrak bernilai tinggi dan maklumat sulit. Kes siasatan SPRM terhadap perolehan pusat dana RM180 juta di Johor menunjukkan bagaimana kelemahan kawalan boleh membuka ruang penyelewengan. Analisis kes ini penting untuk memahami risiko, menambah baik sistem perolehan dan mencegah kejadian berulang. Baiklah, saya Muhammad Irfan Izani akan meneruskan dengan pembentangan latar belakang kes. Kes tender pusat datar Johor bernilai RM180 juta ini mendedahkan bagaimana rasuah dan kelemahan kawalan dalaman perolehan kerajaan boleh dimanipulasi. SPRM mengesahkan suapan 2.5 hingga 3% yang dipercayai digunakan untuk memenangkan tender kepada syarikat yang terlibat. Penahanan seorang pengurus kontrak, isterinya serta beberapa pengarah syarikat menunjukkan wujud rangkaian penyalahgunaan kuasa. Serbuan turut menemukan 7.5 juta ringgit dan cubaan memusnahkan hampir 1 juta sebagai bahan bukti. Kes ini menggambarkan secara tuntas risiko besar rasuah dalam sektor perolehan kerajaan, terutamanya apabila melibatkan projek pertahanan dan infrastruktur bernilai tinggi. Baik, seterusnya saya Yasmin Sofia binti Ismazali, nombor matriks A213079 berdasarkan analisis rasuah dalam kes ini berpunca daripada beberapa faktor. Faktor pertama ialah ketirisan dalam proses perolehan di mana takbir urus tender yang tidak telus membuka ruang untuk manipulasi. Faktor yang kedua ialah pemantauan dalaman yang lemah menyebabkan penyelewangan kewangan gagal dikesan. Faktor yang ketiga ialah konflik kepentingan antara pegawai dan juga pembida yang menjadikan keputusan tender tidak objektif. Faktor yang keempat ialah kuasa budi bicara yang terlalu besar diberikan kepada individu membolehkan penyalahgunaan kuasa. Faktor yang kelima ialah integriti syarikat pembina yang rendah di mana mereka aktif menawarkan rasuah untuk memenangi projek. Secara keseluruhannya, kegagalan sistematik ini yang mewujudkan ekosistem korupsi. Salam sejahtera, nama saya Hanis Syakirah binti Sazuli, nombor matrik A213026. Saya akan membincangkan tentang akta dan undang-undang yang berkaitan dalam kes rasuah projek perolehan. Kes ini melibatkan Akta SPRM 2009, Seksyen 16 dan 17 yang berkaitan dengan perbuatan rasuah dan salah guna jawatan. Selain itu, Akta Tata Cara Kewangan 1957 juga dilanggar apabila prosedur kewangan kerajaan tidak dipatuhi. Melalui peraturan perolehan kerajaan, wujud juga manipulasi sebut harga dan proses tender. Kes ini juga boleh dikaitkan dengan Akta Panel Seksyen 405 dan 409 berkaitan pecah amanah. Kesimpulannya, undang-undang ini diwujudkan untuk memastikan ketelusan, integriti dan keadilan dalam pengurusan kewangan dan perolehan kerajaan. Assalamualaikum, saya Amir Hassan bin Zaidin, nombor matrik saya A213583. Hari ini saya akan membentangkan implikasi rasuah dalam perolehan awam. Individu yang terlibat dalam rasuah berisiko menerima hukuman berat seperti penjara, tender tinggi dan pembukuan aset. Selain itu, mereka boleh dikantongkan kerja, hilang jawatan dan menanggung kerosakan reputasi. Seterusnya, implikasi kepada organisasi atau kementerian. Kes rasuah boleh merosakkan nama baik organisasi dan menjatuhkan keyakinan rakyat terhadap integriti pengurusan. Projek kerajaan juga boleh terbengkalai lewat disiapkan atau tidak mengikuti spesifikasi kerana pembinaan kontraktor yang tidak telus. Akhir sekali, implikasi kepada negara. Rasuah menjejaskan keselamatan negara, terutama jika melibatkan sektor pertahanan kerana aset mungkin tidak berkualiti atau gagal berfungsi. Dari sudut ekonomi, kebocoran dana awam menghalang kerajaan melaksanakan projek pembangunan dan meningkatkan kos negara. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Nurul Amira binti Bakar dan bernombor matrik A195939. Saya akan menerangkan tentang langkah-langkah dalam mengatasi isu ini. Pertama sekali ialah pelaksanaan e-procurement secara 100% untuk mengurangkan campur tangan manusia. Yang kedua, audit secara berkala oleh auditor bebas.
Yang ketiga, ketulusan dalam memilih tender. Yang keempat, pengasingan kuasa dalam meluluskan kontrak. Yang kelima, latihan integriti dan pematuhan yang ketat dalam kod etika pegawai kerajaan. Dan yang terakhir sekali ialah perlindungan whistleblower yang lebih kuat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Wana Rafika binti Mio Azul Latif, bernombor matriks A213020. Jadi, saya akan membentangkan pengajaran daripada isu rasuah dalam perolehan awam. Pertama, kita belajar bahawa integriti adalah asas utama. Tanpa integriti, dana kerajaan mudah diseleweng dan projek akan gagal. Kedua, kuasa tanpa pemantauan boleh membawa kepada penyalahan gunaan, sebab itu semak imbang mesti diperkukuhkan. Ketiga, kerajaan perlu melakukan due diligence untuk memastikan kontraktor benar-benar layak sebelum diberi tender. Keempat, sistem audit dalaman mesti kuat dan bebas supaya penyelewengan dapat dikesan lebih awal. Akhir sekali, penguatkuasaan undang-undang perlu tegas dan konsisten untuk memastikan pesalah rasuah tidak terlepas. Kesimpulannya, ketulusan dan accountability adalah kunci dalam memastikan perolehan awam berjalan dengan bersih dan berintegriti. Kesimpulannya, rasuah dalam perolehan awam berpunca daripada kebocoran maklumat tender, audit dalaman yang lemah, konflik kuasa dan integriti yang rendah. Keadaan ini membolehkan manipulasi dan pemberian suapan berlaku dalam proses tender. Kajian ini menunjukkan kelemahan tadbir urus dan salah guna kuasa memberi kesan besar kepada individu, organisasi dan negara, termasuk kerosakan reputasi dan kelemahan ekonomi. Oleh itu, pengukuhan integriti dan ketulusan amatlah penting. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.